cintanya kepada yang lain. Siapa yang cintanya kepada orang lain hanya kerana Allah dan bukan kerana suatu tujuan duniawi, dan ia membenci kembali kepada kekufuran selepas Allah menyelamatkannya daripada kekufuran, sebagaimana bencinya akan dicampakkan ke dalam api. Riwayat Muslim. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Suasana sejuk yang mencecah sehingga 0 darjah Celsius dan kehidupan yang hanya berdinginkan kanvas menambah penderitaan pelarian Syria.
Ujian buat mereka adalah ujian untuk kita. Bersama-sama kita hulurkan bantuan. Bantu kurangkan penderitaan Syria bersama Pertubuhan Peduli Insan Malaysia dengan menghulurkan bantuan melalui www.musimsejuk.my. Destinasi IKIM Inspirasi Empuria Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Suci Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Saya akan menemani anda Mona Jasman sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk para pendengar, untuk waktu ini insya-Allah kita maklumkan untuk sebentar sahaja lagi kita akan bersama rancangan Islam Agamaku. Islam Agamaku setiap hari Selasa jam 5.15 petang bersama yang berusaha Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia, yang akan membincangkan tentang tajuk menghormati simbol agama. Dan untuk para pendengar, kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM. Para pendengar boleh tonton di situ. Dan untuk para pendengar yang ada soalan, pertanyaan tentang tajuk ini, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-29004004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Para pendengar terus setia bersama kami di Destinasi IKIM Inspirasi Empuria Islami. Yang masih diberi, moga kita tak akan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, kerana dia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebab
89.8 FM. Ayo sertai kempen Jom Menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 03-8926-7019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Pakej combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 0173452564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil-alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, Radio IKIM. Pada waktu ini alhamdulillah untuk petang ini insya-Allah kita akan bersama rancangan Islam Agamaku dan bersama kami di talian pada waktu ini yang berusaha Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih kepada doktor yang masih meluangkan masa untuk Islam Agamaku pada petang ini. Dan untuk para pendengar, kita akan bersama doktor insya-Allah untuk tajuk menghormati simbol agama. Dan untuk waktu ini para pendengar, kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM. Para pendengar boleh tonton di situ dan juga boleh pertanyaan soalan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Tapi untuk waktu ini doktor sebagai mukadimah untuk tajuk petang ini menghormati simbol agama. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Makasih DJ Mona. Seterusnya sidang pendengar muslimin muslimat, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita nak bicarakan pada petang ini berkenaan dengan simbol agama. Simbol agama apa pun, agama Islam, agama Kristian, agama Buddha, agama-agama pagan, agama-agama nenek moyang dan sebagainya ini, dia ada simbol-simbol agama dia. Jadi konsep dia ialah konsep kita perlu menghormati setiap daripada simbol agama ini. Penghormatan kepada simbol agama. Sebab apa saya katakan kita mesti menghormati simbol agama? Antara sebabnya ialah kebebasan beragama. Kebebasan beragama sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quranul Karim, qul ya ayyuhal kafirun la ta'budun antum 'abiduna ma a'bud. Hujung dia kata lakum dinukum waliyadin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Allah suruh Nabi memanggil, bercakap dengan orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir, orang yang tidak mengikut agama Islam. Itu suruh bagi tahu apa? Suruh bagi tahu deklarasi satu penyataan bahawa la a'budu ma ta'budun, kamu tidak sembah apa yang aku tidak sembah. Konsep dia, aku tidak sembah apa yang kamu sembah.
Aku sebagai seorang Islam, seorang beriman, aku sembah Allah Ta'ala. Aku tidak sembah benda-benda yang kamu anggap sebagai Tuhan. Ya, satu. Yang kedua, wala antum abiduna ma a'bud. Kamu juga tidak beribadat, tidak sembah kepada apa yang aku sembah, kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu. Jadi narasi itu, ya. Dan di hujung ayat itu disebut lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. So maknanya kebebasan beragama itu dijamin di dalam nas Al-Quranul Karim. Ya, kebebasan beragama itu. Maknanya saya sebagai seorang Muslim, kita sebagai seorang Muslim, ya, kita beramal dengan agama kita. Kita ada objek, ada simbol sebagai lambang agama, ya, bukan simbol Tuhan, ya. Kita tidak buat simbol Tuhan, ya. Simbol agama, misalnya kalau kita tengok masjid surau tu dia ada gambar tak, itu maknanya lambang kepada agama Islam lah, ya. Bagi kamu agama kamu, kamulah ikut sukalah. Maknanya kamu sebagai Kristian, kamu sebagai Yahudi, sebagai Buddha dan sebagainya, bagi kamu juga adalah agama kamu. Bagi kamu adalah agama kamu. Jadi itu asas yang pertama yang saya nak sebutkan. Maknanya kebebasan beragama. Apabila adanya kebebasan beragama, maka kita perlu menghormati agama dan kita perlu menghormati simbol agama. Asas yang keduanya ialah kedamaian, keamanan, keharmonian. Antara perkara yang sangat penting dalam sesebuah masyarakat, dalam sesebuah negara, ialah kedamaian, keamanan, keharmonian hidup bermasyarakat. Jadi kalau kita tidak menghormati simbol agama, ya, simbol agama, ya, dia akan membawa kepada pergeseran, dia akan membawa kepada perbalahan, dia akan membawa kepada pergaduhan. Sebab agama ni sesuatu perkara yang sensitif, ya, satu perkara yang sensitif. 2-3 tahun sudah kita ada isu dalam nak meruntuhkan sebuah rumah ibadat, ya. Bila nak runtuhkan sebuah rumah ibadat tu dikatakan yang datang menceroboh, ya, dikatakan yang datang menceroboh itu rumah ibadat tu rumah ibadat agama Hindu. Yang datang buat menceroboh itu bukan orang beragama Hindu, tapi yang dikatakan malam tu orang yang beragama Islam. Ya. Dan akhirnya berlakulah sesuatu perkara yang tidak baik, berlaku macam tak cantiklah, pembakaran dan sebagainya, sehingga polis paksa berkawal di situ beberapa minggu, ya. Jadi dia tak cantik. Sebab apa? Sebab bila kita tidak menghormati simbol agama, ya, agama tu, ya, dalam kes ni orang Melayu, ya, beberapa orang Melayu ni seolah-olah datang nak menceroboh kuil agama Hindu, ya, nak meruntuhkan sikit, ya. Jadi ini sesuatu yang tidak baik, ya. Jadi ini membawa kepada ketidakharmonian, ya, membawa kepada ketidakamanan dalam masyarakat dan dalam negara. Jadi dua asas inilah, ya. Dua asas inilah saya melihat bahawa penting untuk kita saling menghormati simbol-simbol agama itu. Dalam satu peristiwa yang berlaku kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Satu peristiwa berlaku kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar dia berjalan. Masa ni tuan-tuan dan puan-puan, Sayyidina Umar adalah khalifah. Sayyidina Umar adalah khalifah. Sayyidina Umar berjalan, dan dalam perjalanan itu Sayyidina Umar melalui satu gereja. Ya, maknanya gereja itu wujud. Satu gereja, dan ketika mana Sayyidina Umar melalui kawasan tersebut, Sayyidina Umar menemukan lambang salib, ya, simbol agama Kristian itu, lambang salib itu dalam keadaan kotor, ya, simbol agama Kristian iaitu lambang salib dalam keadaan kotor.
Jadi apakah tindakan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu? Maka dalam kisah, dalam ceritanya, riwayat menceritakan tindakan Sayyidina Umar bila mana melihat salib yang dalam keadaan kotor itu, Sayyidina Umar mengambil kain, mungkin kain sorbannya atau kain yang dia pegang itu, rida ataupun kain sorbannya, Sayyidina Umar mengelap. Sayyidina Umar membersihkan lambang salib yang kotor itu. Sayyidina Umar membersihkan lambang salib yang kotor itu. Jadi apakah falsafah, apakah hikmah atau rahsia di sebalik tindakan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ni? Kenapa dia membersihkan? Maka diceritakan bahawa Sayyidina Umar bimbang bahawa lambang salib ini, simbol salib ini dikotorkan oleh orang Islam. Bimbang dikotorkan oleh orang Islam. Mungkin ada orang Islam, kanak-kanak yang kotorkan dan sebagainya. Maka Sayyidina Umar membersihkan. Jadi sini kita melihat bahawa dari satu contoh yang ditunjukkan oleh salah satu khulafa ar-Rashidin, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana penghormatan kepada simbol agama walaupun agama itu adalah agama bukan Islam. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan untuk waktu ini, dan kita berehat seketika Doktor. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar terus setia bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah Baru 89.8. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama kami pada waktu ini untuk Destinasi IKIM, dan masih bersama untuk waktu ini bersama Islam Agamaku, bersama yang bersama Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia. Doktor masih membincangkan tentang menghormati simbol agama pada petang ini, dan ada dua asas yang doktor berikan sebentar tadi. Mungkin kita untuk sambungannya, silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya sebutkan dua asas, iaitu konsep lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
Yang keduanya konsep pentadbiran dunia lah ya. Ya. Maknanya kita nak kebaikan dunia, kita nak keharmonian, kedamaian dalam kehidupan masyarakat pelbagai agama. Maka bagi saudara-saudara yang mu'allaf sebagai contoh, bila balik ke rumah keluarga yang non-Muslim ya, prinsip ini kita kena jagalah, prinsip menghormati simbol agama. Maka jangan kita kotorkan simbol agama keluarga kita yang non-Muslim ya. Jangan kita pecahkan, jangan kita buat benda-benda yang menunjukkan sikap tidak menghormati kepada agama mereka, kepada simbol agama mereka ya. Kerana asas menghormati simbol agama ini ditunjukkan contohnya oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Cuma saya nak bawakan kisah, dan kisah ini saya melihat bahawa kita nak kena fahamlah kisah ini, tapi kisah ini kisah yang bagi saya tidak menghormati simbol agama, tapi kisah ini berlaku di kalangan para sahabat di awal keislaman mereka ya. Satu kisah ya, kisah yang dikeluarkan oleh Abu Nu'aim ya, Abu Nu'aim daripada Ibnu Ishaq, iaitu kisah keislaman Amru ibnul Jamuh. Amru ibnul Jamuh ya. Amru ni tuan-tuan, dia adalah sayyidan min sadati Bani Salamah wa syarifan min asyrafihim. Dia adalah orang besar, VVIP, very very important person di kalangan kepimpinan Bani Salamah. Ini Amru ibnul Jamuh. Baik, sebelum keislaman Amru ni, anak kepada Amru nama dia Muaz ibnu Amru, dan seorang lagi sekawan Muaz ni, Muaz bin Jabal. Nama dia sama dua-dua. Anak Amru ni namanya Muaz, yakni Muaz ibnu Amru, dan seorang lagi kawan dia bernama Muaz bin Jabal. Jadi Muaz bin Jabal, Muaz ibnu Amru ni dua pemuda. Jadi mereka masuk Islam dulu. Bila mereka masuk Islam, bapa mereka ni Amru ni tak masuk Islam lagi. Jadi apa pemuda-pemuda ni buat? Ni sahabat Nabi lah, yang muda-muda ni semangat dia lebih kan. Dia pergi ke rumah bapa dia, dan di rumah bapa dia ni ada satu sanaman min khashabin. Ada satu berhala, simbol agama lah, berhala yang dia sembah itu yang dibuat daripada kayu. Yuqalu lahu manat ya. Dibuat daripada kayu, dipanggil manat, berhala ni. Jadi mereka, Amru ni muliakan, ada hajat, nak berunding, dia minta kepada patung ni, patung berhala ni dan sebagainya. Jadi menariknya, apa yang anak dia buat, anak dia Muaz ni, Muaz bin Jamuh dengan kawan dia Muaz bin Jabal, malam-malam mereka masuk dalam rumah Amru, masuk dalam bilik tu, mereka angkat patung yang Amru sembah ni, patung ni, fayahmilunahu fayatrahunahu fi ba'di hafri Bani Salamah wa fiha 'idharun nas. Mereka usung patung tu, pindahkan tempat patung tu, lalu mereka buang patung tersebut ke salah satu perigi Bani Salamah. Dalam perigi itu ada najis manusia, kepala dia ke bawah ya. Maknanya ialah kaki patung tu ke atas, kepala ke bawah, dalam telaga tu ada najis. Ini perbuatan yang tidak sewajarnya kita tirulah, tapi ini kisah yang berlaku. Pemuda ni semangat, dan dia buat pun kepada bapa dia Amru ibn Jamuh ya. Jadi pagi esoknya Amru pun cari mana patung dia nak semayang pagi-pagi, tengok tak ada, cari, jumpa dalam telaga. Dia pun keluarkan patung tu, dia bersihkan, sucikan balik, basuh, dia letak tempat dia. Malam kedua tuan-tuan, peristiwa yang sama berlaku lagi. Patung dia hilang, anak dia Amru ibn Jamuh ambil, dia buang dalam telaga tu ada najis. Berulang selama beberapa hari. Jadi akhirnya Amru ni dia pun terfikirlah barangkali lah ya, sembang barangkali dengan anak dia, dengan ahli keluarga dia ya, patung yang dia sembah ni tak boleh nak jaga diri dia, tak boleh nak pertahankan diri dia, macam mana boleh jadi Tuhan dan sebagainya. Maka akhirnya Amru ni pun diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan Amru ni pun masuk agama Islam dan dia pun tinggalkan patung tersebut ya. Jadi poinnya ialah dalam topik yang kita nak bincangkan, menghormati simbol agama ni, perbuatan dua pemuda tadi tu, Amru ibnul Jamuh dengan Muaz ibnu Amru dengan Muaz ibnu Jabal ni, yang mereka buat kepada patung, mereka buang dalam telaga dan sebagainya, adalah satu perbuatan yang tidak sepatutnya kita jadikan sebagai contoh untuk kita amalkan dalam masyarakat kita hari ini. Maknanya kita pergi rumah jiran kita dan Muslim, kita lumurkan benda foto tangan kita, foto kita lap kepada patung dia dan sebagainya. Itu satu perbuatan yang gaduhan ya. Dia akan timbulkan perbalahan ya sesama jiran ya. Kalau dalam keluarga pun kita buat macam tu, dia akan jadi masalah. Tapi apa yang dibuat ni? Sahabat ni buat. Ni zaman awal keislaman, mereka masih muda dan benda itu tidaklah dirujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak tanyalah ya. Tak jumpa pula riwayat kata tanya Rasulullah, boleh tak buat macam ni, kami nak buat begini ya. Tidak diceritakan. Jadi saya andaikan benda itu ijtihad daripada dua pemuda ini untuk dakwah kepada bapa mereka Amru ibnul Jamuh ya. Jadi kita jangan ambil contoh tu kita buat sebagaimana mereka buat, kerana kalau nak dakwah dalam Quran, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah itu bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Dan kalau nak berdebat, wajadilhum billati hi ahsan, berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Jadi sebab itu kalau kita lihat dalam peristiwa Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah ya, di keliling Kaabah itu ada beratus-ratus berhala yang disembah oleh kabilah-kabilah Arab ketika itu. Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke Makkah, Fathu Makkah itu Rasulullah memusnahkan patung-patung tersebut? Adakah Rasulullah musnahkan? Jawapannya, Rasulullah tidak memusnahkan patung tersebut. Tetapi yang memusnahkan itu adalah pemilik patung tersebut. Jadi kabilah ni dia ada patung dia letak dekat Kaabah. Kabilah A ada patung dia, kabilah B ada patung dia. Kabilah A ni dia masuk Islam, maka dia pergi Kaabah, dia pecahkan patung sembahan dia. Kabilah B ni pun dia masuk Islam, dia pergi Kaabah, dia pecahkan patung yang diletakkan keliling Kaabah. Jadi bukan dipecahkan oleh tangan Rasulullah sallallahu hormati tu, hormatan. Ya, benda tu salah, benda tu tak betul ya dengan i'tiqad kita. Tapi kita nak jaga benda tu kan. Baik, itu satu contoh yang ditunjukkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi kisah yang berlaku kepada Abu Darda. Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda ni dia pun masa dia belum Islam, dia ada patung. Patung dia sembah ya. Dia letakkan tuala, wada'a alaihi min, dia letakkan tuala, adalah kain-kain hiasan diletakkan ya. Dan Abu Darda ni sahabat besar Nabi ni, Abu Darda, kalau kita baca dalam hadis ya, ini sebelum Islam dia ada patung ya. Maka dia ada seorang sahabat nama dia Abdullah ibn Rawahah. Abdullah ibn Rawahah. Abdullah ibn Rawahah ni yad'uhu ila al-Islam fayaba, ajak dia masuk Islam. Masuk Islam, tapi Abu Darda tidak mau masuk Islam. Maka satu hari Abdullah ibn Rawahah datang ke rumah Abu Darda. Abdullah datang ke rumah Abu Darda, saudara jahiliah dia ni ya. Sedangkan Abu Darda tidak ada di rumah ya. Abu Darda tidak ada di rumah ya. Maka Abu Darda ni, Abdullah ni pun masuklah, sebab dia adik-adik, saudara ya. Saudara. Maka dia masuk dalam rumah tu, dia tengok berhala pada Abu Darda, wa ma'ahul qadum fa anzalahu wa ja'alahu yuqaddidu faldan. Dia ambil patung tu, dia ada kapak, dia pecahkan satu-satu patung tu, pecahkan tangan, pecahkan kepala dan sebagainya ya. Jadi habis pecah tu, Abdullah pun keluar. Dia balik ke rumah dia. Maka Abu Darda pun dah lama dia keluar tadi Abu Darda tidak ada di rumah. Bila dia balik tu, dia dengar isteri dia menjerit, menangis-nangis.
maka dia masuk ke dalam rumah, dia tengok patung dia tu telah dimusnahkan. Maka Abu Darda tanya kepada isteri dia, siapakah yang buat begini, yang buat patung dia ni, sembahan dia ni, Tuhan dia ni? Maka kata isteri dia, yang buat benda ni adalah saudara kamu Abdullah ibn Rawahah, ya, Abdullah ibn Rawahah, ya. Jadi tapi akhirnya Abu Darda terfikirlah barangkali, Allah bagi hidayah, dia terfikir barangkali ni benda ni tak boleh jadi Tuhan ni, tak boleh pertahankan diri dia. Tapi nak sebut cerita perbuatan Abdullah ibn Rawahah ni, dia pecahkan patung ni. Ini pun janganlah kita lakukan, sebab dia akan menimbulkan perbalahan dalam masyarakat kita yang berbila agama. So kita tengok konsep dia ialah kita menghormati simbol agama, kerana itu yang asas yang penting yang ada dalam Quran, yang ada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan, dan untuk waktu ini kita berehat seketika, tapi sebelum ini ada satu soalan Doktor. Bertanya di FB Live IKIM FM, Muhammad Izani katanya Nabi Ibrahim pernah memecahkan berhala. Apa pendapat Doktor tentang perbuatan ini? Mungkin sebentar saja lagi kita akan jawabkan bersama Doktor, insya-Allah. Kita berehat seketika pada waktu ini, kita akan kembali selepas itu. Setia bersama kami. Kuching 93.7 FM. Bayangkan anda sedang berhadapan musim sejuk yang sangat melampau. Di kem-kem pelarian Syria berbumbungkan kanvas koyak dan penuh lumpur. Mereka berjalan tanpa alas kaki. Kaki kecil mereka bengkak akibat sejuk dan cedera di batu tajam. Ayuh bersama Pertubuhan Peduli Insan Malaysia membantu menyelamatkan nyawa mereka dari kesejukan. Hulurkan sumbangan anda melalui www.peduliinsan.org. Sedapnya susu Wildan dan segarnya susu Wildan dan. Wah, susu ni lah yang Ica bagi tahu Mak hari tu. Susu Wildan. Oh, susu Wildan ni. Mak memang dah biasa dengar susu Wildan. Tapi macam mana nak beli? Ni Mak hubungi je 019-965-316-019-965-316 atau boleh je kontak dekat FB dan Insta Wildan Susu Kambing. Susu Wildan merupakan pemenang anugerah Super Health Brand. Stokis dan ejen diperlukan. Buku terbitan terbaru IKIM, Islam dan Wabak, pengajaran daripada COVID-19. Buku ini memerihalkan pendekatan Islam terhadap wabak dengan mengetengahkan fakta-fakta tentang COVID-19 dari sudut syariah, pemikiran Islam, prinsip kesihatan, kekeluargaan dan kerohanian. Dapatkan segera buku keluaran terbaru ini dengan harga RM20 di ikimniaga.my. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Penyampai berkaliber. Assalamualaikum junjungan Nabi Muhammad SAW. Pengisian bermutu. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Setia Kepahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, masih bersama kami pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku, dan alhamdulillah masih bersama yang berusaha Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia. Doktor masih bersama untuk tajuk petang ini, menghormati simbol agama, dan Doktor mohon pencerahan tentang perbuatan Nabi Ibrahim pernah memecahkan berhala. Bagaimana Doktor? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Baik, betul ya, ada di dalam Al-Quranul Karim kisah Nabi Ibrahim memecahkan patung berhala, ya. Iaitu kalau kita rajin, kita boleh rujuk dalam surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya, kisah dia bermula pada ayat 51. Ya, surah Al-Anbiya ayat 51, dan dalam ayat 50 Nabi Ibrahim, wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin faja'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Jadi Nabi Musa dia
dia bagi tahu dia nak akan buat helah, ya, akan buat helah, berhala-berhala sembahan kamu tu. Faja'alahum juzazan, maka Nabi Ibrahim jadikan berhala-berhala yang banyak tu juzazan, pecahan-pecahan kecil. Dia ambil kapak, dia pecahkan, ya. Kecuali patung berhala yang paling besar sekali. Jadi adakah isunya, adakah ya sesuai dengan topik kita ni, adakah Nabi Ibrahim kita berbicara tentang menghormati simbol agama, sedangkan dalam Al-Quran bahawa Nabi Ibrahim ni memecahkan berhala dan sebagainya, dan Nabi Ibrahim tidak menghormati simbol agama itu, ya. Baik, apa yang berlaku itu adalah suatu kisah dan dia boleh menjadi asas kepada kita, dan cuma kita nak lihat ikutan yang kita yang paling utama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau kita panggil dia sebagai syariat, ya, syar'u man qablana syar'un lana. Syariat umat-umat terdahulu adalah syariat bagi kita, kalau tidak ada yang membatalkan dia, ya. Syariat umat terdahulu adalah syariat bagi kita. Ada ulama bahaskan syariat umat terdahulu bukan syariat bagi kita. Dia kena ada syariat Nabi Muhammad baru dikira sebagai syariat. Jadi perbahasan itu agak panjang sebenarnya, mana adakah perbuatan Nabi Ibrahim ini menjadi satu syariat. Kalaulah perbuatan Nabi Ibrahim ini menjadi satu syariat, ya, adakah kita kena ikut sebiji-sebiji sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Jadi kita ambil kisah ini sebagai satu kisah dari kesungguhan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Kita ambil semangat dakwah, tetapi dari sudut prinsipnya kita tidak melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab kalau kita lihat kesan dia, ya, kesan daripada peristiwa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ini, kita baca dalam surah Saffat, ya, cerita yang lebih kurang sama. Dalam surah Saffat, kaum dia bila dah Nabi Ibrahim didedahkan Nabi Ibrahim lah yang buat benda ni, maka mereka kumpulkan bahan kayu api yang besar, mereka umbankan Nabi Ibrahim masuk ke dalam api tersebut, bakar Nabi Ibrahim, ya. Jadi kesan dia tu ialah Nabi Ibrahim ni dia Nabi, dia Rasulullah, ya. Dia Nabi, dia Rasulullah, dia buat tu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Taala jaga Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalaulah kita ambil apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ni, kita buat sebiji-sebiji, kita tengok patung gereja, patung salib, kita pecahkan dan sebagainya. Ini yang akan dibakar dengan api ni, macam Nabi Ibrahim ni. Maksud saya akan berlaku pergaduhan, akan berlaku ketidakharmonian dan sebagainya. Orang kita pecahkan simbol agama Hindu, orang Hindu pecahkan balik masjid, pecahkan surau, ya. Kita rosakkan tokong, nanti orang agama sebelah sana marah, dia ambil daging babi, darah babi, dia simbah ke masjid, ke surau. Ini satu yang tidak cantik, ya, satu tidak cantik. Jadi cerita Nabi Ibrahim ini dia pecahkan itu, kita ambil semangat, roh, spirit dari sudut dakwah yang disampaikan itu, tetapi dari sudut bagaimana nak menyampaikan dakwah itu, kita boleh tengok dalam Al-Quran dan kita tengok sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Wassalam. Alhamdulillah, terima kasih doktor atas pencerahan untuk waktu ini. Ada satu soalan lagi doktor, boleh? Bertanya, macam mana pula kalau sejadah ada syorak seakan agama lain? Bagaimana doktor? Baik, sejadah ada corak, ya, bentuk-bentuk agama lain ni, saya ingat dia tidak menjadi masalah lah. Dia tidak menjadi masalah, ya. Kalau kita nak gunalah, ya. Kalau kita tak mau guna pun tidak mengapa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ada disebut dalam hadis, ya, ada sitar, ada yang gantung-gantung di rumah Rasulullah tu, ada lambang dan sebagainya. Lepas daripada selesai solat, Nabi suruh buang benda tu kerana lukisan-lukisan itu mengganggu kekhusyukan solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi simbol-simbol yang ada tu, corak-corak yang ada itu, kadang-kadang perasaan kita
kita nampak macam simbol salib, kadang-kadang kita nampak macam simbol gereja, simbol agama Buddha, ya. Kadang-kadang nampak macam Buddha berbaring, kadang-kadang kita nampak kakak yang buat tu ya dia seni dia dan sebagainya, ya. Jadi tidak menjadi masalah kita gunakan sejadah yang sebegitu. Kalau kita rasa kita sendiri tak khusyuk, tak bagi tumpuan, maka kita boleh cari sejadah yang lain, ya. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak doktor untuk soalan. Itu saja yang kami dapat untuk waktu ini. Dan mungkin doktor tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan untuk tajuk petang ini dan kata-kata akhir. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi asas yang penting yang kita nak tekankan dalam keharmonian masyarakat pada hari ini, satu, dan muallaf ya yang bersama dengan keluarga dan muslim itu, asas yang pentingnya ialah kita mesti menghormati agama masing-masing dan kita menghormati simbol-simbol. Kita hormati simbol agama Kristian, Buddha dan sebagainya, dan kita mengharapkan perkara yang sama. Orang Kristian menghormati simbol agama Islam, menghormati agama Islam. Orang beragama Hindu menghormati agama Islam, menghormati simbol agama Islam. Jadi bila kita saling hormat menghormati ini, maka kita boleh hidup dengan baik, dengan aman, dan silaturahim, keluarga pun bagus, kejiranan pun bagus, dan ia lebih mudah untuk kita menyampaikan dakwah Islam. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Di akhirnya terima kasih banyak-banyak Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir. InsyaAllah doktor kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan para pendengar terus setia bersama kami di waktu ini Destinasi IKIM Inspirasi Infuriah Islami. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Segalanya telah engkau tentukan. Tuhan maafkanlah, ampunilah kami. Lihat itu. IKIM memberi anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ketika memandu di jalan raya, kita perlu menerapkan satu perkara yang paling asas di fikiran. Kita tidak keseorangan. Jalan raya adalah tempat yang digunakan secara bersama. Jadi, sama ada anda memandu sebuah kereta murah ataupun berharga berjuta-juta ringgit, anda wajib mematuhi peraturan jalan raya. Betul tu. Umpamanya, memandu mengikut kelajuan ditetapkan. Beri isyarat jika anda mahu memotong dan gunakan cermin sisi, cermin pandang belakang dan melihat blind spot sebelum memotong kenderaan lain. Utamakan keselamatan anda, pemandu bijak.
Hiburan mendidik jiwa. Kau tak nampak dia tapi Hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Pengumuman azan maghrib ini dibawakan oleh Yayasan Izi Prihatin. Tunjukkan keprihatinan anda dengan menyumbang dalam projek Pek Prihatin untuk membantu meringankan beban golongan yang benar-benar memerlukan. Hubungi 018-971-7624 atau layari yayasaniziprihatin.org. Yayasan Izi Prihatin, kebajikan tanpa sempadan. Sekarang disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari ini 2 Syakban 1442 Hijrah bersamaan 16 Mac